iaitu berkenaan dengan sambutan hari Christmas ataupun hari Natal yang mana jatuh pada 25 Disember setiap tahun, dan kita di Malaysia ni cutilah waktu tu. Kita sebagai seorang Islam memang tidak ada satu pun perkataan Nabi ataupun para sahabat ataupun tabi'in, tabi'ut tabi'in, hatta ulama mutaakhirin ataupun ulama mutaqaddimin yang awal menyebut tentang bolehnya kita participate dengan diorang untuk sambut benda tu. Itu yang kita kena tahu dulu. Kita tidak akan bersama dengan orang agama lain dalam apa-apa perayaan dia. Dan tambah-tambah di Perlis ni saya rasa lagi kurang keperluan untuk kita nak participate benda tu. Sebab di Perlis ni memang kita tak nampak lah syiar hari Christmas yang jelas berbanding negeri-negeri lain. Pertama, kita tak ada mall. Dalam mall dia tak buat benda-benda tu. Tak ada mall, tak ada cerita lah. Tuan-tuan pergi negeri yang ada mall, biasanya tengah-tengah dekat kawasan tu dia akan buat pokok Christmas apa semua tu memang ada. Okay. Dan yang kesian sikitnya, sebahagian daripada anak-anak muda, daripada anak-anak kita sendiri yang mungkin bekerja dalam tu, tiba-tiba terpaksalah pakai topi merah tu. Yang kerja kedai apa-apa semua ni lah. Okay. Yang ni berat nak jawab, tapi dari segi hukum asal ni dia tak boleh. Hukum asal dia tak boleh. Elakkanlah setakat yang kita boleh elak. Okay. Kejahilan tu cerita lain. Okay. Dan isu mengucapkan tahniah ataupun mengucapkan selamat kepada mereka-mereka ni dengan ucapan-ucapan yang kita macam nak greeting dia orang dengan sambutan ni. Okay. Ada dua pandangan dalam isu ni. Ada satu kumpulan para ulama totally tak boleh. Totally tak bagi. Apa-apa saja bentuk greeting, bukan kata selamat menyambut Christmas memang tak boleh lah. Okay. Hatta sebut semoga kamu gembira dengan perayaan kamu, itu pun ada perbahasan. Walaupun ada sebahagian orang meringankan nak sebut macam tu. Dia ringankan sikit nak sebut macam tu. Bagi orang yang ada keperluan, dia berinteraksi dengan kelompok ini dekat, rakan sepejabat, situasi perumahan dia ataupun benda-benda yang kalau dia tak buat, ada benda yang lebih besar akan terganggu. Iaitu urusan kerja dia terganggu, urusan-urusan benda-benda yang besar lagi lah. Kalau mungkin yang jadi bos itu memang orang Kristian dan memang duk buat perayaan, sebab di Malaysia ni dia pelbagai, China pun ada Kristian, India pun ada Kristian. Okay. Dan kalau dia nak sebut paling ringan, walaupun pandangan ini pun masih lagi ada, aku kata apa, kritikan para ulama, nak sebut semoga kamu gembira dengan perayaan kamu. Ada yang benarkan, tapi kalau boleh untuk tak sebut, itu lagi baik lah. Kalau boleh untuk tak sebut, maknanya kalau orang yang terjebak dan duduk dalam situasi kena sebut, itulah yang paling ringan dia boleh sebut. Yang lebih pada tu tak boleh. Sebab kita tak boleh, aku kata apa, menyebut benda tu. Pertama, pendustaan di atas Nabi Isa, itu perayaan itu. Itu benda yang kita kena tahu dulu. Okay. Sebab dalam Al-Quran sebut Nabi Isa dilahirkan ketika mana kurma jenis rutab mulai keluar. Kita baca surah Maryam, Allah Ta'ala sebut wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Di sisi orang Arab, rutab tak akan keluar melainkan pada musim panas, musim saifi. Maknanya sekitar bulan 5, 6, 7, 8 itu. Sebab tu kalau tengok perayaan Christmas di sisi ulama Kristian, di sisi mereka-mereka sendiri, mazhab-mazhab Kristian pun ada pertembungan. Maknanya di sisi Kristian tak semua setuju. Bahkan kalau kita tengok dari segi sejarahnya, 25 Disember itu ialah hari yang disambut oleh orang-orang pagan dulu. Maknanya orang Eropah yang lama dulu. Dan penjelmaan watak Santa Claus tu pun diragui oleh sebahagian besar mereka yang dalam agama Kristian. Maknanya orang-orang yang ahli dalam agama dia orang, yang tahu dia orang punya manuskrip, kita dia orang pun tak bersetuju dengan isu ni. Sebab biasanya Santa Claus akan digambarkan dengan musim sejuk, dengan dia punya rusa-rusa dia, dengan dia punya kereta rusa dia. Okay. Ia lebih sinonim di negara Eropah, di negara barat. Okay. Tapi kalau di negara-negara yang musim dia berkalih, contoh Mak Saleh yang duduk di Australia, sekarang musim panas.
Sebab Australia tempat lain musim sejuk, dia musim panas, tempat lain musim panas, dia jadi musim sejuk. Okey. Jadi 25 Disember dia orang panas. Dia macam tak tally dia punya sambutan tu. Dia tak ada synchronize, tak bertemu titik. Walaupun dia orang tu memang, yelah kalau kita baca sejarah negara Australia ni pun, yang duduk di negara tu bukan orang asal situ, orang lain yang didatangkan. Sebab tu kita tengok bendera Australia tu dia ada kecil sikit bendera UK tu, nak kata jajahan dia orang dulu. Okey. Cuma nak katanya dari segi sejarah, di sisi orang dia orang sendiri pun tidak ada kesepakatan. Kenapa kita orang Islam perlu ambil masa untuk beri ruang macam nak concern pada dia orang. Okey. Kalau macam saya sebut tadi lah, saya ulang sekali, kalau tidak ada keperluan, kita buat macam biasa, macam tak ada apa-apa. Itu lebih baik. Tambah kita di Perlis ni memang saya rasa hatta di jabatan pun memang tak ada keperluan. Saya rasa hatta jabatan agama tak ada isu lah, jabatan mufti, maid semua tak ada penjawab agama Kristian dalam tu. Okey. Contoh jabatan lain, JKM ke apa-apa sajalah. Jabatan-jabatan lain ataupun pertahanan awam ataupun orang-orang unit uniform askar apa semua, kalau ada yang Kristian apa semua, tidak ada desakan. Sebab dia orang sendiri yang agama Kristian, kalau ada pun dia orang tak buat secara terang-terangan. Di Perlis ni lah. Okay, untuk di negeri lain macam kita sebut tadi lah, kalau tidak ada apa-apa benda yang mendesak, kita buat normal macam biasa, macam tak ada apa-apa. Itu lebih baik dan selamat. Orang bagi cuti, kita cuti, kita berjalan tempat lain. Okay. Sebab kita, tuan-tuan kena tahu, Malaysia ni adalah negara yang dilimpahi dengan cuti yang paling banyak di dunia. Sebab kita rakyat semua agama ada cuti. Tuan-tuan pergi negara lain dia tak bagi benda-benda ni. Walaupun ada bangsa lain menetap situ. Okay. Cuma nak katanya, orang bagi cuti, kita cutilah. Cuma nak participate, kita tak participate. Dan kalau tuan-tuan tengok anak-anak kecil, tuan-tuan tengok cerita-cerita yang berkonsep Merry Christmas apa semua ni, tuan-tuan kena bagi tahu benda tu pada dia. Sebab bila mana masuk musim Christmas ni, TV rancangan pun dia akan pergi ke benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang ke arah seperti itu. Supaya anak-anak kita tak rasa ianya benda normal dalam Islam. Tak. Dia tak normal. Terutamanya sebutan Merry Christmas tu sendiri, memang sebutan yang ada hubung kait dengan akidah dan kita tak boleh sebut. Dia macam satu kalimah suci bagi dia orang. Dia macam ni lah. Kita di Perlis ni mungkin antara benda yang kita boleh tengok dengan lebih jelas ialah orang Siam. Wat banyak di Perlis ni. Tuan-tuan apa rasa tengok seorang Muslim dia pakai macam pakaian Sami tu? Dia tak Buddha tapi dia pakai. Kita rasa something orang macam tu. Kita rasa something. Walaupun dia punya gaya macam pakai ihram kan. Cuma dia warna kuning je. Okay. Kita rasa itu pakaian dia orang. Apatah lagi kita nak participate dengan agama lain. Dia satu benda yang orang kata benda memang mengundang pandangan yang berbeza-beza lah. Memang mengundang mata-mata yang tak senang. Atas nama menjaga hormatuddin, kehormatan agama, kita tak buat benda tu. Kita cuma bercuti macam biasa, tanpa kita memberi apa-apa desakan ataupun apa-apa tanda-tanda macam nak meraihkan. Tak perlu.